Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah. Yang sampai itu pada ayat yang ke-240 140. Itu berkenaan dengan tajuk masalah kekeluargaan lagi balik keluargaan. Hari tu dah masuk, kita dah keluar sekejap, pindah kepada tajuk berkenaan solat. Bila Allah nyatakan hafizu 'alas salawati was salatul wusta wa qumul lil qanitin. Allah terangkan pula solat dalam keadaan ketakutan macam mana ataupun peperangan macam mana. Okey, kemudian masuk balik tiba-tiba kepada bahagian berkenaan dengan kekeluargaan. Kekeluargaan itu berkenaan dengan kalau sekiranya seorang tu mati dan meninggalkan isteri, maka atas isteri tadi tidak ada wasiat. Tidak ada wasiat, disuruh wasiat. Ni pasal ayat ni dikatakan sebagai ayat telah dimansuhkan. Mansuhkan hukum dia kerana digantikan dengan ayat warisan. Dan juga masalah iddah, mereka kena iddah setahun asalnya, tapi dalam ayat ni dipendekkan kepada 4 bulan 10 hari. Ini balik pada kita bincangkan itu, maksud dia bukanlah ni benda ni untuk meringankan. Pada ayat yang kita baca ayat surah Al-Baqarah yang sebelum ni, itu ayat yang ke-234. Itu ayat tersebut berikan batasan kepada daripada setahun iddah pindah kepada 4 bulan 10 hari. Okey. Manakala berkenaan dengan wasiat harta ataupun dah sagawati harta tadi, tak ada wasiat dah, tapi terus jadi kepada warisan harta. Cuma hari tu terakhir kita tinggalkan tajuk, para ulama berbahas berkenaan tajuk harta warisan dah ada, okey. Tapi masalah macam mana ketika dalam dia iddah tadi tu, adakah dia mendapat lagi nafkah pasal dah dapat harta warisan, nafkah dapat lagi ke tidak. Okey, di sini percanggahan timbul. Kerana ada para ulama menyatakan contoh macam apa yang dipilih oleh sebahagian daripada para ulama, dia kata bahawa ayat tentang mereka ni punya warisan harta dia kirakan nafkah untuk setahun tu kan, sepatutnya tak ada, kosong. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia pilih tak, benda tu berjalan kerana kisah seorang wanita jumpa Nabi SAW kan. Dalam kisah yang nanti kita baca dalam riwayat dari Muwatta' Malik. Dan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa'i dan Abu Daud, yang disertai Ibn Majah, dan disahihkan hadisnya oleh Imam Tirmizi. Dan hadis berkenaan yang menjadi batasan pasal bila kita kata tajuk nafkah telah dihabiskan daripada setahun, dapat warisan harta dan habis. Tapi dalam masa sama ditimbulkan tajuk ketika dia kena iddah tadi, nak tinggal kat mana? Adakah dia kena pakai harta dia sendiri atau dia kena tinggal kat rumah suami dia, tinggalkan? Ini tajuk yang penting 4 bulan 10 hari tu dia nak duduk kat mana? Pasal dalam hadis yang kita baca itu, bahawa seorang wanita dia Furai'ah. Furai'ah bin Malik bin Sinan. Itu adik-beradik kepada adik perempuan kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Malik bin dia telah memberitahu bahawa dia dulu datang jumpa Rasulullah SAW, menanyakan baginda meminta baginda keizinan untuk balik kepada keluarganya yang berada di Khudrah, Bani Khudrah. Al-Khudri itu kabilah dia. Jadi bila dia minta, kerana suami dia tadi telah keluar mencari seorang hamba yang lari. Hamba-hamba dia lari. Dia suami dia tadi kejar. Sampai perjalanan dia kejar mereka. Diorang dapat jumpa dia dan suami dia dibunuh oleh hamba-hamba berkenaan. Jadi perempuan wanita berkenaan berkata, aku tanya Fa'al Sa'ad Rasulullah, aku tanya Rasulullah SAW, minta izin Rasulullah SAW untuk aku kembali kepada keluarga aku. Pasal dia kat Bani Khudrah, bukan di situ tempat tinggal dia. Fa inna zawji, dikatakan suami aku, lam yatrukuni fi maskanin yamlikuhu. Dan suami aku tak tinggalkan aku pada rumah yang dia miliki. Mungkin sewa ke, Allah alam. Tapi pentingnya bukan ini. Wala nafaqah, dan tak nafkah untuk aku tinggal. Lalu Rasulullah SAW dia berkata, Rasulullah SAW pun bersabda, na'am, ya, Nabi izinkan. Kemudian fansaraf tu, dia kata bila aku nak pergi je, hatta idza kuntu fil hujrah, Nabi lintas dah bilik, dia dah lintas dah bilik nak keluar. Lepas tu Nabi kata Nabi panggil balik. Nabi panggil balik. Wa amarabi,
fanudi ataupun dalam satu ayat lain Nabi suruh orang panggil dia, suruh patah balik. Bila patah balik, Nabi kata kaifa qulti, terjemah Inggeris dia, how did you say? Mana kau cakap tadi? Saya kau cakap tadi. Ulang balik kisah. Dia pun cerita balik. Dia kata suami dia kejar hamba dalam perjalanan nak dapatkan hamba yang lari, patah balik. On the way tu diorang bunuh dia. So dia sekarang tinggal di rumah yang bukan milik suami dia dan tak ada nafkah. So boleh tak balik ke kampung keluarga dia di Bani Khudrah. So Nabi pun kata ketika apa dia cakap macam tu, faqala, Nabi bersabda, uskuni fi baitiki, diamlah engkau di rumah engkau berkenaan, hatta yablughal kitabu ajalah, sehingga sampai kepada ketetapan tu, sampai pada tempoh dia. Ketetapan letakkan 4 bulan 10 hari, maka jangan keluar. Itu maksudnya Nabi SAW letakkan. Lalu berkatalah Furai'ah tadi, dia kata fa'tadatu fihi 14 ashrin wa ashra. Lalu aku pun beredah dalamnya 4 bulan 10 hari. Okey? Jadi dia kata, dan bila zaman Uthman bin Affan berlaku kes yang sama. Dia kata falamma kana Uthman bin Affan arsala ilayya. Uthman bin Affan utus kepada aku, tanya soalan yang sama, apa yang Nabi hukumkan. Ini cara para sahabat. Kadang-kadang benda yang benda yang kalau ada telah terjadi ketika Nabi hidup, ada kes dan berlaku kali kedua, so orang akan tanya siapa yang jadi saksi berkenaan kes tersebut, macam mana, apa yang Nabi hukum, apa hukum Nabi SAW. Lalu dia kata lalu ditanya aku, dan aku beritahu, maka dia ikut contoh yang sama, itu dia buat macam tu juga. Maksud dia edah untuk wanita yang beredah ataupun kena tinggal, wanita yang dalam edah tadi di dalam rumah di mana suami dia mati. Dia kecuali kena halau lah, kecuali kena halau. Ni benda ni ada kaitan dalam 4 hari lepas ke, ada orang tanya saya soalan. Dia kata dalam perceraian biasa, seorang suami ceraikan isteri dia, ketika isteri sebut kena terima nafkah, kan, dia kata dalam edah dia kena nafkah, tempat tinggal kena suami itu berikan. Soalan rumah mana yang dimaksudkan? Kalau ikut daripada garis asal adalah rumah mana suami dia tinggal. Kalau dalam tempoh tersebut, ada orang tanya macam mana dalam edah tadi, aurat macam mana? Tak, dia masih lagi isteri lelaki tersebut. Dia adalah tempoh permulaan sebelum pisah dengan betul. Bahkan dalam tempoh edah tadi, yang mana edah boleh rujuk, edah yang boleh rujuk, suami tadi boleh rujuk pada dia bila-bila masa. Dia sebut saja rajak tuki, bukan itu bahasa Arab lah. Kalau ikut bahasa Melayu dia, aku rujuk engkau, automatik jatuh. Dia kata abang rujuk balik ke, kan, terus jatuh. Berlakulah balik rujuk tadi. Walaupun gurau, terus jadi isteri semula. Sekalipun macam aku main je, terlepas cakap. Walau terlepas cakap. Pasalkan Nabi kata 3 perkara. Sungguh dia sungguh, nikah dia sungguh. Kemudian nikah, cerai, rujuk. Satu riwayat datang nikah, cerai, bebaskan hamba. So jadi automatik dia cakap je jatuh. Tak boleh dia katakan macam tapi kalau wanita tak suka. Walau wanita tak suka, pasal dia tak habis lagi. Ada saya dengar dulu ada seorang ustaz tu, dia cakap, dia kata kalau perempuan tu dia jatuh talak kedua, mana boleh. Je kan. Pasal Allah kata wa bu'ulatuhunna ahqqu biraddihinna, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka semula. In aradu islaha, kalau dia nakkan pembaikan, maka suami itu paling berhak untuk merujuk semula, dia ada hak. Kita letakkan hak merujuk daripada suami berkenaan. Pasal hak cerai pada tangan dia, hak rujuk pada dia juga. Tapi tempoh tadi lah 3 kali haid atau 3 kali suci. Itu saja. Bukannya datang kepada bentuk macam kita bayangkan, macam lari kan keluar rumah, suami tu duduk kat hotel, bini duduk kat rumah. Salah. Kecuali lah mungkin ada kebarangkalian yang teruk bila mana macam kes salah seorang pihak tu, macam suami tengok macam katakan nusyus ke, ada curang ke dan sebagainya. Ketika bab tu kadang-kadang memang tak boleh tengok muka dah lah, kan. Pusing mana pun, tengok pejam mata pun tak nampak juga elok. Itu masalah lah. Dan ketika tengok tersebut, tapi edah tetap berjalan. Nafkah ketika edah tetap dibayar. Except lelaki tu keluarkan, kata bini dia telah buat benda sekian-sekian, barulah tak wajib dia bagi nafkah. Wanita tu kena keluar dan tak payah ni. Tapi kalau dia kata dalam tempoh yang cerai biasa, mesti tinggal dalam rumah tu. Bahkan arahan Allah Ta'ala dan surah At-Talaq, Allah kata ayat ke-7, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Kamu diamkanlah mereka, tinggalkanlah mereka, bagi dia mereka diam pada dari min haitsu sakantum, daripada kadar mana kamu tinggal. Kalau kamu tinggal rumah harga 1,000 sebulan, dia orang bukan tinggal rumah, ada rumah itu atau rumah yang senilai. Ini dalam tempoh boleh rujuk. Dalam ketika cerai tak boleh rujuk dah, masa cerai kali ketiga, tak timbul tajuk nafkah dan juga tempat tinggal. Yang ini masalah belanja tadi, pasal kita kata telah dihapuskan masalah bila ayat ni kata walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan
wasiat li azwajihim kan. Mana Allah Taala kata wasiat. Dia letak tinggal wasiat mata ilal haul. Kedai bagikan apa? Mata belanja sehingga untuk setahun, ghairu ikhraj yang tanpa keluar. Sedangkan kita kata Islam dah pendekkan tempoh 4 bulan 10 hari. Kemudian daripada masalah belanja selama setahun, terus balik kepada apa? Apa yang diperolehi daripada 1/8 atau 1/4 daripada warisan harta. Tidak lagi balik kepada masalah lain. Cuma masalah kat sini, tanggungan ketika dia apa? Dia iddah tadi, nak ambil kat mana? Ini tajuk yang berlaku. Dibahaskan oleh para ulama. Ada kata dia dapat dah harta tadi, pakai harta yang dia dapat lah. Ada kata tak, dia kena pakai daripada apa, cari apa, dia tak, daripada harta suami dia. Kalau tak ada harta suami macam mana? Ni macam wanita tadi yang furai'ah tadi, dia suami dia tak tinggal apa, rumah tinggal tu je. So jadi dia Nabi kata iddah di situ. Tadi dia is uskuni, mana Nabi kata tiam di rumah berkenaan. Nabi tak benarkan dia keluar. Jadi maksud dia, kalau dia kata macam dalam keadaan lain, ni yang mati suami, dalam keadaan lain pun macam tu juga. Sepatutnya wanita yang diceraikan oleh suami dia, dan ni suami juga kena kena, dia tak boleh keluarkan isteri daripada rumah berkenaan until habis iddah. Dalam tempoh berkenaan, tempoh probation, untuk kod-kod lah rasa sayang balik, boleh rujuk. Tapi kalau seorang kat Kuala Pilah, seorang kat Kuala Kerai, nak tengok, tak ada dah lah kan, tak teringat dah lah. Yang dua-dua cari lain dah kan, dah mula masuk WhatsApp kan, ataupun apa, sembang-sembang kan Facebook, saya dah janda dah kan, tak habis iddah lagi, tak boleh. Ni kena faham jangan main benda ni salah. Dia sama ada berhias dengan rupa atau berhias dalam handphone dan sebagainya, sama aja. Dia buka lah WeChat, cari siapakah orang dalam radius 20 meter yang apa, lelaki ke, nampak gambar, handsome juga kata. Tak boleh. Within that period tak boleh. Faham tak? Masalah rujuk ni, suami cakap saya nak rujuk, habis jatuh. Tak, tanpa persetujuan. Walau Tak setuju. Walau tu hak dia, itu bagi hak dia. Macam kalau dia kata bini aku ceraikan kau, bini kata saya tak setuju, jalan tak? Jalan. Macam tengok masalah kerujuk tadi, jalan. Ketika dia ceraikan, bini kata I tak setuju, we go to court. Tak boleh. Tak boleh. Dia cakap je, dia kata je aku ceraikan kau, jatuh. Ini yang Allah Ta'ala kata walir rijali alaihinna darajah, ni lah satu dia. Ini je, lelaki lebih kat situ. Lebih kat situ, lelaki kat situ je. Tapi wanita tadi kalau dia kata nak oppose, dia boleh dengan cara apa? Syarat dia bawa kes ke mahkamah, dia kata suami ni akan pukul saya lagi. Ni bengkak dah ni. Bengkak sini pula, bengkak sini pula, bengkak sini pula. Dia tunjuk itu kan. Ketika tu kalau suami dia kata saya nak rujuk, dia boleh oppose balik rujuk tadi dengan syarat, dengan sebab. Dan berulang kali kita sebut, bila wanita nak minta cerai, kenapa Islam suruh bagi sebab? Supaya orang lain tahu lelaki tu perangai macam mana. So that kalau anda kata nak kahwin kan, buka kes, buka file, orang ni suka pukul bini, kau nak ambil ke? Itu tajuk dia. Pasal benda dalam hadis Nabi SAW, bila di Pinang, seseorang wanita kan, Fatimah binti Qais di Pinang. Kan dia datang jumpa Nabi, dia kata 2 orang pinang aku. Seorang Abu Jahmin, seorang lagi Muawiyah. Nabi kata, Nabi jawab dengan direct. Ni kita kata tempat di mana kita cerita keburukan orang. Bab berkenaan dengan bila orang nak pinang orang. Kalau tak sesuai, tak elok ke sikit perangai dia, bagi tahu awal. Dia ni kentut busuk. Macam tu kan. Jadi supaya jangan tu kau-kawin hilap kan. Tak. Memang kita kena bagi tahu apa kenyataan. Jadi Nabi bagi tahu dari akhlak. Bila lelaki tu Nabi kata amma Aba Jahmin, falam, Nabi kata adapun Abu Jahmin yang pinang kau ni, dia kata falam yadha asawan atiqih, tak pernah turunkan tongkat daripada tengkuk dia. Mana ready nak pukul bini je. Macam Nabi tahu? Nabi intai rumah dia ke? Tak. Sebab apa? Aduan yang banyak. Dia kahwin, lepas tu kena pukul. Jadi berkali-kali sampai Nabi tahu dia ni suka pukul bini. Lepas tu Abu Sufyan, ada pun Muawiyah, fasa'luk. Dia ni budak-budak tepi jalan je. La malalah, tak ada harta. Alaiki bi Usam bin Zaid. Nabi kata kahwin dengan Usam bin Zaid. Nabi cadangkan orang lain pula. So konsep itu dia kata boleh. Dan kita kata macam mana boleh diketahui Abu Jahmin suka pukul bini? Sebab kes tadi lah. Kalau dia bukannya kerja para sahabat pergi intai orang, dia buat apa? Kan tak ada. Tapi kes-kes tadi. Jadi dengan sebab itu wanita boleh oppose. Kalau suami tu nak rujuk balik, dia oppose dengan cara sebab lah. Bahkan nak duduk sekali serumah pun, dia boleh minta rumah yang lain kalau sekiranya dibimbangi suami dia cekik dia. Dan tengah malam jen cekik kan. Jadi boleh minta rumah lain. Dan dari situ yang bila Allah sebut ayat pertama surah Talak kan. Allah kan, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, bila kamu menceraikan wanita, fatalliquhunna li'iddatihinna. Mereka talak mereka ikut iddah mereka, wahsul iddah. Dan bilanglah iddah berkenaan. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan keluarkan mereka daripada rumah mereka. Jangan keluarkan. Maksudnya kena biarkan mereka tinggal di situ. Bukan lari tu rumah pak mentua kan, lari tu rumah abang. Balik rumah abang kau. Kalau tak ada nak rujuk balik tak apa.
Konsep dia. Tapi bila perempuan tu akan keluar bila dihalau je. Tapi ikut arahan Allah Ta'ala, untuk lelaki kena tanggung semua sekali. Ibu kau perempuan tinggal kat mana sekalipun, dia kena bayar nafkah hidup dia selama 3 bulan ataupun dalam tempoh kalau dia mengandung sampai beranak. Sampai beranak. Pasal anak tu anak dia kena tanggung sampai beranak. Sampai beranak, perempuan tu punya makan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya, semua dia kena tanggung. So ini pasal wanita tadi tu dia kata tak hilang hak dia. Sebab itu cuma kat sini dibahaskanlah, bila dah perempuan tu dapat harta, dah dapat harta, kenapa nak kena nafkah lagi? Tempat tu masalah ni dibahaskan. Tapi kita kata yang jumhur para ulama kata, ialah dia tetap kena tinggal rumah yang sama. Walaupun kita kalau kita kena sewa. Siapa bayar? Di sini yang timbul tajuk waris ataupun apa keluarga lelaki berkenaan. Dituntut supaya menjaga benda ini. Ini hak orang mati sebenarnya, bukan setakat kita pergi doakan dia. Antaranya hak tanggungjawab dia, hutang dia dan sebagainya. Macam ini tanggungan hutang dan keluarga dan sebagainya. Kalau memang ada keluarga dia, dan keluarga dia akan tanggung. Kalau tak ada keluarga dia, dan ambil daripada warisan harta lah. Harta warisan yang digandakan duit tadi, duit warisan ataupun duit mungkin 1/4 1/8 dapat daripada harta suami tersebut, itu digunakan untuk tinggal di situ. Jika tak ada, minta Baitul Mal lah. Dia tak boleh. Jadi tak digalakkan keluar dan sebagainya. Cuma ada timbul tajuk dan tanya, macam kalau nak keluar pergi pasar ke, kalau perlu sangat iyalah. Kalau dia kata tak perlu, jangan keluar merayau sebagainya, melaram ke kan, pakai baju namun tak nampak kan. Mula buka muka saya kan. Jangan duduk senonoh gitu, duduk diam kan, duduk dekat rumah. Okey. Ya, okey, baik, faham jadi ini yang dimaksudkan sebagai yang dibahaskan itu. Ujung tu pasal perbincangan dia, tajuk dia daripada asal setahun ikut ayat ni, tapi dinasahkan dengan surah Al-Baqarah ayat 2, 3, 4 tu, dan juga surah An-Nisa berkenaan dengan warisan harta. Dua ayat tersebut digunakan sebagai ni. An-Nisa ayat yang ke-12. Digunakan dua ayat tadi untuk untuk menukar hukum tadi. Dan penukaran hukum sisi Allah Ta'ala macam ni adalah biasa. Itu hak Allah Ta'ala yang tak ada siapa boleh kata tidak. Kan Allah Ta'ala nyatakan, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw misliha. Apabila kami lupakan daripada sebarang ayat, kan, aw nunsiha, atau kami lupakan ia, kami nasahkan atau kami lupakan. Nansakh 106 Al-Baqarah 106. Memang Allah Ta'ala boleh nasahkan mana hukum, bahkan lupakan mana ayat. Tapi lupa ayat berkenaan memang Allah Ta'ala yang lupakan. Dia tak boleh Nabi lupa sendiri. Bahkan Nabi berhenti baca ayat tertentu, memang Allah Ta'ala yang berhentikan. So itu satu benda yang adab kita dengan Nabi SAW. Bila Nabi tinggalkan, maksudnya memang Allah Ta'ala suruh tinggalkan, bukannya sebab Nabi terlupa. Kita kata Nabi tersilap ni. Tak ada, Nabi takkan silap. Nabi dijadikan silap. Dijadikan silap untuk pengajaran umat. Dijadikan bangun tidur lewat untuk pengajaran umat. Kalau bangun lewat, apa buat? Bukan macam, alamak dah lepas, tak adalah sah semayang, tak semayang. Itu gila nama dia. Kan, Nabi bangun, Nabi kata, bila mana saja kita teringat, maka semayang. Dia ada, saya tengok mazhab pelik. Matahari dah naik, tak semayang dah. Tak guna semayang sebab dah habis keluar waktu. Kan, Nabi SAW semayang lah. Dah luar waktu sekalipun. Ni pasal apa betul orang kita ni. Dia ada fatwa baru. Saya cerita kan, saya pergi satu rumah tu kan, suami isteri, dia sembang saya. Lepas tu terbangun tu dah terlajak. Dia saya bangun semayang juga. Lepas tu diorang macam, Adli semayang ke? Saya kata, kenapa? Kenapa semayang? Kan dah habis waktu. Dia kata, apa pasal pula kan? Jadi ini kena faham. Jadi benda tadi untuk syariat dijadikan Nabi tersilap. Nampak mata kita silap tadi, dijadikan. Nabi totally takkan lupa sendiri, takkan silap sendiri. Pasal Nabi ni karakteristik dia adalah wahyu. Cara dia bercakap, cara dia memandang, cara dia berjalan sebagainya adalah wahyu. Ada menjadi syariat, ada tak jadi syariat. Yang jadi syariat bila berkaitan dengan hukum hakam, masalah-masalah halal haram dan sebagainya, syurga neraka, itu takkan dilupakan. Nabi takkan tersilap dan terlupa. Bahkan dijadikan tersilap terlupa kerana Allah Ta'ala nak jadikan supaya pengajaran bagi umat. Macam Adam AS lah, sebelum dia turun lagi, Allah Ta'ala dah kata dia akan turun ke syurga. Memang Allah Ta'ala jadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi untuk turun tadi Allah Ta'ala jadikan asbab supaya anak Adam belajar dekat situ. Dan Adam tunjuk pada kita, kalau bersalah, teruk mana sekalipun Allah Ta'ala murka, tapi bertaubatlah. Jangan lari. Jangan buat style macam iblis, kau nantaklah, kau macam tu, hukumlah aku. Menyampah, dia tak boleh. Kan, ini masalah. Ada orang kan dia dah salah, dia marah orang pula. Dia salah, dia marah pula. Gitu kan. Jadi iblis macam tu. Adam, dia salah, tapi dia buat apa? Taubat. Itu syariat Adam AS tunjuk pada kita. Jadi pengajaran juga lain, macam benda halal dalam syurga tu banyak, yang haram tu sikit.
Kan macam kat dunia lah, makanan halal bersepah-sepah. Air yang haram tu juga nak diambil. Kenapa? Tak faham tak? Jadi benda konteks dia, yang halal itu banyak, yang haram tu sikit. So kalau kat dunia ni sebenarnya orang tak cari yang halal, bersepah. Kan buah yang halal, banyak yang halal. Makanan yang halal, bersepah yang halal kan. Nak pergi juga apa yang syubhah tu. Kenapa? Dia tak ada pun, dia tak pakai liquor ustaz. Dia pakai biasa je, TGI Friday sekali. Janganlah masuk kan, tahu dah ada masalah kat situ. Kenapa nak juga letak diri anda di situ? Kenapa? Tak tahu, rasa sedap kan. Ada saya ingat tak ada. Kena tengok siapa cakap tu. Masa dia kata, dia kata, ustaz, kalau macam tu ustaz bagi tahu kami kat mana nak makan steak yang sedap. Saya pandang, sejak bila saya jadi master chef punya apa, orang kata tu apa, penasihat bagi makanan. Memanglah pandang saya macam ni, tapi janganlah cakap ustaz ni tahu makanan sedap kat mana. Kan? Faham tak? Dia masalah kan. Kan masak sendirilah, belilah daging apa yang apa, daging wagyu yang mahal gila tu, masak sendiri, belajar masak. Ini sibuk lagi kedai tu nak kena sebab steak dia sedap, best in town. Best in town. Semua kelang kabut nak pergi situ. Tak senonoh. Tak tahu kenapa. Okay. Faham Kat mana? Tak ada. Dia orang cakap lah, kata dia orang. Saya tak tahu. Dia sanggup pergi masuk bar untuk makan benda macam tu. Kenapa? Kalau ikutkan bar, bawah ni pun ada jual. Bawah ni pun ada steak. Nak try? Astagfirullahaladzim. Baik, faham ya? Jadi konsep dia macam tu je, simple je. Baik. Okey. Sambung wasiatan li azwajihim. Wasiatan depan dah. Sekejap. Okey. Depan sikit. Okey. Qala Allah Taala subhanahu wa taala lepas tu. Allah nyatakan walil mutallaqati mata'um bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Walil mutallaqat, dan bagi orang-orang yang diceraikan, wanita-wanita diceraikan, mata ada sagu hati bil ma'ruf, dengan baik, haqqan 'alal muttaqin, hak bagi atas orang-orang yang bertakwa. Okey. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Apabila diturunkan ayat ni, Al-Baqarah 236, ini 24 ayat 236, mata ambil ma'ruf haqqan al muhsinin, okey. Mana sebagai apa sagu hati dengan baik, hak kata orang-orang yang berlaku ihsan. Yang kita ingat tu, ayat yang kita bincang itu dibahaskan dengan panjang lebar, bahawa asalnya dahulu perceraian, bila bercerai digalakkan sagu hati. Ada kata sagu hati kena bagi. Ada kata ayat tersebut berkaitan dengan tajuk lain, bukan tajuk apa wanita yang diceraikan sebelum sentuh. Pasal wanita yang diangkat nikah, akad nikah selesai kan, disebut mahar berapa, ataupun di akad nikah disebut mahar berapa dan disentuh. Mana suami tu sempat buat hubungan dengan dia, ataupun dalam masalah sentuh tadi, kalau ikut ada mazhab kata duduk satu bilik terus jatuh. Macam mana ya, ada yang kata tak, buat pertubuhan baru jatuh. Okey. Bila wanita ni akad nikah saja dengan seorang, suami tersentuh dia, mahar yang diberikan tadi automatik semua milik dia. Semua menjadi milik dia. Itu kita tak ada masalah. Tapi katakanlah dia akad nikah, tapi tak ditentukan berapa mahar dia. Kemudian suami tu mati. Elok akad nikah tunai, aku terima nikahnya, pak dia mati. Sekarang ni mahar tak sebut berapa. Kan kalau ni kata kita dah akad nikah, mahar dia sebut, half jadi milik dia. Kalau sebut 4,000 kan, akad nikah betul tak cerai, sebelum sentuh separuh jadi milik dia. Jadi benda macam ni kita kata, yang benda yang kita bincangkan dengan panjang lebar itu. Masalah sagu hati itu maksud dia any marriage, any nikah, nikah yang ada tadi, kes yang tak sebut ataupun mati sebelum ditentukan, sebelum ditetapkan berapa. Yang kat sini ayat ni ada kaitan dengan tajuk tersebut sebenarnya. Pasal ini adalah di antara hukum asal, hukum awal. Macam kita kata ayat yang sebelumnya, ayat 239 tu dimansuhkan, yang ini pun ada perbincangan berkenaan panjang lebar. Dia kata apa? Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, apabila turun ayat mataan ma'ruf haqqan al-muhsinin, Al-Baqarah 236, berkata seorang lelaki, dia kata, jika aku nak, aku akan buat baik kepada aku, berlaku belas, dan juga aku akan buat. Jika tidak, aku takkan buat. Maka Allah turunkan kat sini, dan tajuk sagu hati ni, lil mutallaqah, untuk wanita-wanita diceraikan, mata bil ma'ruf, ada sagu hati dengan baik, haqqan 'alal muttaqin. Muhsin, berlaku belas, berlaku ihsan, boleh jadi anda nak, boleh jadi tidak. Macam bab berkenaan dengan tuntut dosa, tuntut hak balik. Anda boleh maafkan, anda boleh tak maafkan. Kalau anda rasa belas ihsan, anda maafkanlah, tak usah tuntut. Kalau anda kata anda tak nak,
anda tuntut. Anda rasa tak nak belas, anda tuntut. Kalau tidak, anda lepaskan. Okey. Jadi tapi dalam masalah takwa tak ada pilihan. So bila orang Zaid bin Abdurrahman bin Zaid bin Aslam kata, bila ada orang lelaki tu kata, ayat ni kata sagu hati dengan baik, hak ke atas orang yang berbuat baik. Orang yang nak berbuat baik, nak berlaku ihsan. So dia kata, aku akan buat kalau aku rasa nak belas kasihan, aku tak akan buat kalau tak ada belas kasihan. Lalu turun ayat Quran yang berikutnya kata, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Hak yang kena tunai ke atas orang yang bertakwa. Dekat sini tak bolehlah orang tu kata, kalau aku takwa aku buat, kalau tak takwa aku tak buat. Mana boleh? Takwa ni adalah sifat yang lazim. Dia bukan takwa ni, bukan sifat yang kita ada optional. You want to do it or not? Saya boleh jadi Muslim yang tak bertakwa atau bertakwa. Tak ada. Itu kan ajaran Islam. Macam ada orang tu dia kata, saya patuh semua hukum Islam, saya tak suka hudud. Itu lawak juga. Kan, tudung tak pakai, lepas tu kemudian bercakap. Ni masalah betul. Dia sebenarnya macam bila sebut ni yang ada seorang daripada Penang. Dia daripada yang representatif ahli majlis daerah je. Bukannya profesor pun. Kan? Dia kata bahawa dia kata kalau sekiranya hudud dijalankan, nanti pedophile punya ni akan bersebar. Kan gitu. Yang satu lagi, kalau dia kata dia marah pasal khutbah Jumaat, tegur pasal aurat. Dia marah pasal orang kata khutbah Jumaat, tegur pasal aurat. Pasal aurat lah, aurat pakaian ni kan. Dia kata, sekejap sonok macam-macam benda ada dalam handphone ni. Ya, benda tak buang masa pun ada kadang-kadang. Tapi kadang-kadang tu menjadikan kita nak berfikir. Okey, dia sini dia kata Penang representative blast Jaiz over preventing rape sermon. Mana khutbah Jumaat dia kata untuk prevent rape, maka pakailah pakaian yang menutup aurat. Sebenarnya benda ni ada buat uji kaji dekat dalam YouTube. Asal budak perempuan tu kan dia jalan dengan pakai baju macam tu, semua orang tengok dan piwit. Dia pakai kali kedua, dia pakai hijab, jalan, orang tak kacau dia. Benda ni adalah benda natural. Kan macam tu, macam kita kalau anda kata macam orang jangan tak nak dicuri, janganlah tajam duit kat poket. Itu ayat dia pasal benda tu barang tadi terdah sangat macam tu, pasal when you are, faham tak? Promoting something, kita advertising untuk 10 orang ambil, faham tak? Macam tu orang tu advertise diri dia di luar rumah. Kalau advertise pada suami boleh pegang. Advertise pada orang lain nak suruh apa? Itu masalah dia. Okey, jadi konsep dia yang kelakar dia kata yang tu. Tapi sebenarnya dalam tahun lepas Pemerintah ada minta saya cari terjemahkan satu benda dalam bahasa Arab. Okey, dalam bahasa Arab. Tapi sebenarnya entahlah boleh buka tidak. Ya, kalau boleh buka saya buka. Tak boleh buka saya tak ni. Pasal benda ni ada website dia. Dia seorang Hindu priest, top Hindu priest, advice pasal India di antara negara paling tinggi kes rogol Okey, ini kena tahu. Tak tahu ni. Tak tahu saya bagi tahu. Okey. Mana ustaz tahu semua? Muslim real. Ada lagi sekejap. Dapat buka ke tidak? Okey ni unfreeze. Okey ni. Top Hindu priest advises women to wear Muslim veil to avoid rape. nama dia sekejap. Panjang nama dia. The Pontiff of Madurai Mood, Ana Arunagiranita Srigana Sambabanda Jessica Parameswari, popular known as the Madurai Andem, dia kata, has appealed to women to impose self-discipline and wear purdah like Muslim women while going out to avoid become victim of rape. Ni panjang cerita dia punya ni kan. Dia kata-kata dia ni kan, pasal dia percubaan test, dia tengok sendiri. Bahkan dia kata bagusnya orang Muslim, wanita-wanita Islam tadi, dia cuma dedahkan kecantikan pada suami dia sahaja, bukan untuk orang lain. Pasal tidak benda ni kan kita kalau dia kata kalau orang Sami Hindu ni yang berada di negara India yang menghadapi masalah rogol yang besar, bercakap dia mengalami, dia cari rawatan yang terbaik, dia tak kerti apa pun, duduk Pulau Pinang tak cakap lah, dia diam kan. Ini masalah dia.
Dia kata anda tak terlibat dengan perubatan benda-benda tadi kan, anda tak mengenangi kan, duduk diam dekat rumah makan-makan coklat, lepas tu tiba sibuk dengan tajuk ni. Kenapa? Pasal ini banyak benda berkaitan masyarakat, anda tak reti diam. Sekarang dia kata orang tu sendiri kan, Hindu tadi, banyak orang marah dia pasal kata-kata dia ni tadi seolah-olah menyokong orang Islam. Tapi dia kata itu benda betul. Dia kata later women should refrain wearing obscene dresses in a garb of fashion. Dia kata they should wear dresses that would cover their body completely and exhibit their body only to their wed husband. Dia cakap ni Hindu ni, tak Muslim pun. Kita kata pasal dia nakkan solution untuk apa berlaku pada negara mereka. Jadi itu solution terbaik. Pasal kita kata prevention lebih baik daripada cure. Tapi mulut cakap tapi tak pandai. Kan? Jadi benda-benda macam ni kita kata benda yang patutnya diketahui. Kan, mana orang tersebut kena belajar, bukannya duk cakap kan, main lepas mulut je. Pasal dalam masalah takwa ni dia bukan optional. Dia adalah benda pasti kena buat. Bukan kalau saya suka saya buat, saya kalau ni saya takwa. Kalau tidak pun saya jadi muslim yang tak bertakwa. Mana ada muslim tak bertakwa? Kan? Kalau orang tak bertakwa, Quran bukan hujah untuk dia, bahkan takkannya hidayah pada dia. Allah Ta'ala sebut zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Sifat untuk orang-orang yang bertakwa ni hanya mereka saja dapat hidayah. Kalau mereka tak bertakwa, tak ada hidayah bagi mereka. Ini muslim lah. Yang kafir, dia tahu dia kafir. Tak pelik lah. Tapi masalahnya kalau orang kafir ni pun tahu Islam tu baik dan elok, kenapa dia tak kerti? Dia diam lah. Kan bercakap dengan mulut ni bercakap je. Kan? Sekarang dulu sibuk pasal benda lain. Sekarang ni azan, khutbah Jumaat untuk orang Islam, bukan untuk orang kafir. Yang sibuk pasal apa? Boleh kata kenapa Jais impose, gila ke? Ni tangkap Starlight kepala tahu kan. Ni masalah. Kan tak perlu sibuk lah. Kan pasal apa yang cakap oleh Sami Buddha kepada pengikut dia, kita sibuk tak? Tak kan? Dia kan yang orang Islam, imam orang Islam atas mimbar cakap pada orang Islam. Perempuan tak ada tu, lelaki saja dengar. Yang sibuk pasal mana di follow up tu. Pun dia orang cakap ni orang Islam. Cekik kepala tu. Kan? Ni masalah. Ni kata gatal niang masuk campur hal orang. Kan? Nanti kan kita buat sungguh nanti kan dakwah non muslim secara agresif tahu. Ni cara baik duk diam je, tak kacau. Pasal lakum dinukum waliyadin. Even though sebenarnya Allah Taala arah kita suruh sampaikan. Bila baru ni dekat Sabah berlaku ada seorang bapak tu menangis kerana anak dia masuk Islam. Orang masuk dan masuk khabar gila-gila dan sebagainya. Amboi. Kan yang budak-budak yang kita kata yang dia tunjuk pada konsert tadi. Diorang kerti ke konsert tu baik ke tidak? Kenapa benarkan orang pergi? K-pop dan sebagainya kan. Kenapa benarkan orang pergi? Tak, logik balik Pasal kalau diorang tak reti memilih, kan kata alasan dia budak ini masih under age, tak reti memilih, tak sepatut diberi kepada dia ni sekian. Sejak bila hiburan tu bagus untuk dia? Patut di ban semua sekali. Kenapa bawa orang K-pop datang ke Pulau Pinang dulu? Soalan kena tanya balik. Jangan soalkan macam ni. Jangan buat benda yang kita kata, kalau anda kata orang lain buat agresif balik, bukan bunuh orang, kita buat secara agresif. Dakwah non-muslim ni kan kelam kabut nanti. Pasal diorang tak ada hujah. Kita kata dekat Malaysia ni kebanyakan orang Melayu kita restrain, tahan diri, tak nak cakap sebab takut mengganggu keharmonian dan sebagainya. Seriously kau cakap, gila. Memang diorang tak ada hujah. Agama ikut taklid, ikut buta tuli. Takkan ada hujah untuk mempertahankan akidah mereka. Start kita cakap ni kan mungkin kelam kabut. Soal 3113 pun masalah dah. Tuhan 1 dan 3, 1-3. Mana satu? Yang tu pun dah kan. Jangan tanya. Ini kepercayaan mereka. Dah tak nak cakap pula. Kan? Jangan guna, jangan cek pasal. Benda macam ni kita tak sepatut berlaku. Yang Muslim pun kena belajar faham. Kan? Kalau first thing first, kalau perempuan tu dia kata macam tu, itu khutbah kepada umat Islam. Orang Islam dia sibuk jaga aurat. Orang kafir tak sibuk jaga aurat. So tak perlu bimbang masalah tersebut. Memang, dan bahkan tajuk raping kan, memang betul persentase tinggi pada orang yang mendedahkan diri ataupun yang gatal ikut orang. Pakai hijab tapi ikut orang, kena juga. Kan? Maksudnya kata macam saya pakai hijab tapi tak ikut, tak restrain, perangai tu tak restrain. Sama juga. Mendedahkan diri, lepas tu jumpa semua senyum. Senyum baik. Jangan sengih pada semua orang. Tahu tak? Saya masalah sikit. Perempuan ni kalau dia kata ada separuh tu kan, dia suka apa? Memang manis muka bagus. Bukan suka masam tu kan. Tak. Maksud dia kalau tak perlu cakap, jalan. Jangan macam jumpa, apa khabar, kau baik, mau apa? Jangan layan lah. Kan ada separuh tu saya ingat dia naik motor kan, dia dekat Kedah, traffic light, dan dia berkenalan. Saya duduk belakang, nak je langgar dulu sekali. Aku langgar dua tahu. Dan tanya, khabar kau baik kan? Tak ada kerja lain ke?
Mungkin ada orang kata ini jodoh. Tak jodoh pun. Kan bakal merosakkan. Nak jodoh betul panggil keluarga. Tak minat sangat panggil keluarga. Suruh pinang. Kan yang itu lebih kekal dan lebih selamat. Daripada yang kadang-kadang cinta 3-4 tahun guling-guling kat taman, betul tak ada apa pun. Kahwin 4 bulan cerai. Betul tak? It's nothing about ni. Alasan kata logik akal betul. Logik akal kata kalau makin kenal makin mudah nak cinta. Tapi bukan macam tu. Kan? Bahkan logik akal tadi kalau kita impose balik gagal. Logik tadi kata kenal dulu, kenal hati budi, perlu kenal hati budi, jalan dulu, pegang tangan dulu, tengok dulu, sembang dulu sebagainya. Tapi banyak yang gagal pun. Tak kekal pun baik artis tak artis kan. Sama je. Faham tak? Jadi konsep ni bohong je, tipu. Pada ketika waktu berkenaan kan kita advertising diri. Lelaki akan jaga dia punya keterampilan kan. Jaga misai, jaga sekian baju kot kan. Baju ada side kan. Lepas tu kalau dia kata lepas dah kahwin, tengok selekeh, bini pun tengok macam ini ke yang aku kahwin? Betul tak? Yang terbalik pula lelaki. Macam tu juga. Pasal ketika advertising tu lain. Syaitan masuk campur sekali. Ini berkali-kali saya terangkan. Kan ada firework. Background tu biasa je. Tengok bersinar-sinar. Syaitan datang. Lepas halal, syaitan lari. Lepas dah halal, syaitan lari. Ketika itulah baru betul. Orang sebenar, siapa yang kita kahwin, itulah dia. Sebelum tu advertise bohong. Jadi jangan percaya sangat. Mana media masa barat dan ataupun macam kumpulan asasi manusia dan sebagainya. Mereka memang nak rosakkan umat Islam. Kita sekarang di dunia ni, kita seorang je. Manusia umat Islam saja sibuk berkenaan akhlak. Bangsa lain tak kisah dah. Skirt panjang mana, tinggi mana, tak ada kaitan dah masalah tersebut. Non-Muslim tak kisah benda tersebut. Ada kuat sikit jaga India. Orang India agak ni sikit. Tapi sekarang pun dah hilang dah. Habis sekali. Dulu dorang bab ni maruah tinggi. Jaga sungguh kan. Tapi bab sekarang tak ada dah. Habis. Semua hilang. Yang orang Islam je sibuk. Tapi Islam pun dah mula start cair. Tak apalah. Jalan-jalan dengan anak pakcik ya. Jangan lewat-lewat. Pukul 9 kena balik. Jangan lewat sangat. Nak pergi mana wayang? Jangan dekat-dekat. Mana ada seat duduk situ kan? Takkan ada beli seat A15, yang tu Z50. Mana ada macam tu? Takkan duduk sana ya. Mana ada? Ngagut betul lah. Abah pun tak logik kan? Takut anak tak jodoh ke? Tak jodoh tu daripada Allah Ta'ala. Biarkan sangat anak macam tu, tak beri kesan apa benda kebaikan pun. Bahkan lagi kurang nilai ada. Elok jiran nak jadikan menantu, alamak. Kata kan, kau tiap hari ni Pak Wei ni, besok Pak Wei tu. Yang mana satu, anak aku nak masuk bila? Yang lain tak payah. Itu cerita dia faham. So jangan buat benda tu. Maka saya ingat dulu ada seorang cikgu apa India kan, non-Muslim. Dia dah ada sains. Waktu saya ambil SPM dulu, dia banyak sains. Dia bukan Islam dan dia cakap, dia kata apa? Dia kata kalau seorang lelaki itu sayang kepada seorang wanita itu, dia takkan pegang wanita tu sebelum jadi bini dia. Dia cakap sebab apa? Sebab bila dia pegang saja, orang tengok nilai awak telah kurang, dia kata. Bahkan sebab apa? Sebab lelaki tu kalau dia sayang, dia tak nak perempuan tu rosak dunia akhirat. Dunia akhirat India ni, non-Muslim, dunia akhirat disebut. Ingat lagi dalam kelas. Masa budak Melayu kata, ada yang berkapul kan, alah cikgu sekian-sekian. Dia kata you pegang je habis, dia kata. Dan bahkan selagi yang perempuan tu pula perangai satu benda, kalau tak kena pegang, dia lari. Dia buat test. Dia suruh kawan dia, dia dengan abang dia ambil buku abang dia ada buku berkenaan psikologi cinta. So dia try. Ni masalah perempuan yang jaga bab ni. Anak-anak ajar anak ni. So dia kata apa? Dia kata masuk dalam McDonald. So dia orang letakkan lelaki perempuan duduk sini, lelaki duduk sini, dia orang duduk sini. So dia tengok behavior perempuan tu. First dia suruh perempuan ni dia kata ajak budak perempuan ni keluar. Lepas tu budak perempuan ni pertama dah buat dah kerja bohong bapak. Pergi mana? Rumah kawan. Okey. Balik pukul 9. Ya. Okey, balik. Pergi. Yang ketika duduk macam tu, dia cakap ni cikgu ni, dia kata dengan kawan dia, jangan pegang tangan budak perempuan tu. Jangan pegang, jangan sentuh pun, cakap je. Sembang, tanya khabar, bla 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 macam tu. Jangan sentuh. Kita perempuan tu dah menggelisat nak balik. Kita apa balik lah. Pukul 9, pukul 8.30 dah nak balik dah. Lepas tu kan cikgu tu kata, pegang. Dia pegang je, pukul 12 baru balik. Tak masa dia kata kan, ini cerita dia. Dia masa memang syaitan ada kat situ. So dia kata tak nak. Dia kata tak ada benda. Kalau tanya, dah makan belum? Habis kan soalan kan? Dia ditambah pula, hari ni tidur dah ke? Ni sekian dah ke? Semua sekali. Dan sekali baju warna apa? Kan benda tu bukan. So jangan sebenarnya. Dia cakap, ni non-Muslim cakap yang tu. Kalau Islam tak faham juga tahulah. Non-Muslim. Dia kata start pegang je.
Habis. Pasal dia kena jaga nama perempuan tu dunia akhirat, dia kata. Jangan sampai perempuan tu rosak. Kalau dia tahu bahawa, kan, pasal kena faham, belum tentu itu jadi isteri dia. If dia sayang sungguh, jangan sentuh, dia kata. Kalau betul sayang, jangan sentuh sebelum halal, jangan sentuh sebelum kahwin. Non Muslim mengajar anak-anak orang Islam berkenaan dengan adab. Tapi anak orang Islam lawan. Pelik tak? Ini saya tengok sendiri dalam kelas. Saya ambil tu, umur saya 19 tahun tu. Kan, saya ambil SPM lewat. Bukan sebab bangang, tapi sebab sebab saya belajar sekolah Arab dulu. Jadi saya belajar lewat sikit. Okey. Kan, iyalah dia kata ustaz balik ambil lewat. Pasal saya belajar bahasa Arab dulu. Kan, orang sini faham lah kan. Kan, anak you berapa SPM? 5A, sikit A kan. Itu cerita dia. Faham tak? Jadi konsep dia berkenaan hal akhlak ni, Muslim adalah bangsa yang tak payah pun ada enforcement, dah jaga dah. Sebenarnya. Bahkan benda berkenaan kita bagi tahu, kita peringatkan saja. Maka memang betul itu adalah di konteks berkenaan tajuk macam pemakaian tadi kan. Mana pakai baju yang proper menghalang daripada dirogol. Ya. Benda tadi dah uji kaji kan dalam YouTube pun dia tunjuk gambar kan apa jadi bila dia jalan kan. Ketika kali pertama dia pakai baju tak senonoh, kedua dia pakai dengan tutup badan. Orang tak kacau dia. So, syaitan nak hias kat mana? Hiaskan tudung cantik. Tak tak boleh. Kan, bling-bling macam bling-bling je tudung dia. Mana ada orang yang nak mengorak tengok tudung dia. Cantiknya tudung dia. Mana ada? Kan dah cover badan. Tadi hiasan tu sorok-sorok lah. Tak ada orang terikut orang tu. Kan, start minyak wangi je. Nampak? Start minyak wangi. Dia akan tarik. Tu sebab Nabi larang. Larangan Nabi tu jaga. Ini adab-adab yang kena jaga. Dalam dunia Islam kita kata benda ni adalah benda adab. Yang mana bangsa-bangsa dunia dah tinggalkan, umat Islam saja sibuk lagi. So jangan dah ada tu janganlah buang perkara tersebut. Okey. Dia kata maka Allah turunkan ayat ni untuk orang bertakwa. Hak memberikan sagwati tadi hak untuk orang bertakwa. Dan telah berdalilkan dengan ayat ini sesiapa-siapa yang berpendapat di kalangan para ulama kepada wajibnya diberikan sagwati kepada semua yang diceraikan. Kita sebut wanita yang diceraikan sebelum sentuh tak disebut mahar. Itu ada sagwati yang patut diberikan. Arahan sepatutnya. Tapi yang ada pendapat kata cerai mana cerai pun kena bagi sagwati. Sekecil mana pun lah dia kata. Okey. Tak kira sama ada yang dia serahkan mana tak disebut jumlah mahar dia ataupun yang telah ditetapkan mahar ataupun apa untuknya ataupun yang diceraikan sebelum sentuh lagi dia ceraikan. Kat situ kita kata yang Allah Taala letakkan mana depan nikah akad nikah kalau dia kata tak sentuh ada dapat bahagian. Nikah aja dapat bahagian. Maka kalau dia kata 2,000 cerai kan akad nikah apa tu cerai. Kalau 2,000, 1,000 perempuan tu dapat. Kalau 6,000, 3,000 dapat. Ini yang dah ada peraturan dia. So jadi tapi yang kita kata macam para ulama asing kan, yang ini bagi pendapat yang kata semua dapat. Tak kira cerai macam mana pun. Cerai ini ke cerai itu ke dapat dia kata. Dan dibuat hubungan ataupun tidak. Dan ini ada satu pendapat daripada mazhab Syafi'i. Okay, tapi kita kat Malaysia tak pakai ini sebenarnya. Okay, tak pakai pendapat ini. Kita pendapat satu lagi yang kata tak ada. Okay, yang kalau tak ditetapkan saja, tak disentuh, tak ditetapkan berapa jumlah mahar, ketika itu ada sagwati yang mesti diberikan. Kalau tidak dia kosong. Kalau dah disebut harga mahar berapa, dia pasti dapat. Confirm dapat. Disentuh, confirm dapat. Tapi kalau di akad nikah tak ditentukan berapa mahar, kemudian apa? Tak disentuh, diceraikan. Ketika itu kosong sepatutnya. Tapi Allah Ta'ala wajibkan kita supaya berikan juga sagwati kepada wanita tersebut. Tak boleh biar kosong macam itu saja. Okey. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Sa'id bin Jubair, anak murid Ibn Abbas, dan selainnya daripada kalangan golongan salafus salih. Dan dipilih pendapat ini oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dan siapa-siapa yang tak mewajibkan untuk sagwati tadi secara mutlak, just cerai terus dapat tak? Okey, dia kata dia khususkan ayat ini daripada mafhum keseluruhan ayat firman Allah Taala lepas sudah datang kan, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa, tidak salah ke atas kamu jika kamu ceraikan wanita, malam tamassuhunna, selama mana kamu tak sentuh lagi mereka, au tafridhahunna faridah, ataupun kamu tetap untuk mereka ni sebarang mahar berapa banyak, wa matti'uhunna, dan berikanlah kepada mereka ni, kepada wanita ni tadi sagwati, alal musi'i qadaruhu, ke atas orang yang mempunyai keluasan harta ikut keluasan harta dia, wa alal muqtiri qadaruhu, dan pada orang yang sikit harta dia ikut kadar sikit harta dia, mata'an bil ma'ruf, ini adalah apa? Sagwati yang dengan baik, dengan elok, haqqan 'alal muhsinin, hak kata orang yang membuat kebaikan atau orang yang mempunyai belas kasihan. 236. Pasal ayat tadi mengkhususkan meaning
pengertian beri mut'ah pada wanita yang diceraikan. Mut'ah tu maksudnya sagu hati. Okey, sagu hati bukan mut'ah Iran tu. Dan Syiah tu. Mut'ah tu yang itu dibayangkan sebagai nikah yang bertempoh. Pada tempoh beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun dengan kontrak boleh putus bila-bila masa. Dan Islam tak ada benda berkenaan, telah dibatalkan. Asal dahulu dia izinkan kerana itu adalah di antara cara untuk seorang tu tidak dikira berzina ketika dalam perjalanan yang jauh, kan? Dalam perjalanan yang jauh, jika dia dia dah sampai tempat, dia nak kena balik tempat asal dia, sementara dia pergi berperang dan sebagainya, jadi tinggal tempat tersebut, bini tak ada jauh, tak nak berzina tapi nikah kontrak 3 hari, 4 hari, itu tak boleh. Dalam Islam benda tu asalnya dahulu dibenarkan, kemudian dibatalkan. Bahkan yang menyatakan tentang pembatalan dia adalah Ali bin Abi Talib. Riwayat hadis berkenaan dengan dikata dalam perang Khaybar tu, lepas perang Khaybar tu diharamkan antaranya daging keldai yang kampung. Keldai kampung ni maksud dia keldai kampung tu keldai biasalah. Yang ada juga menyatakan keldai kampung ni yang digunakan. Keldai liar maksud dia dua, satu keldai liar yang hutan, satu kuda belang. Sebut himar wahsy, kuda belang. Tak dibayangkan keldai tu yang keldai rupa biasa, dongki biasa tu duk lari kat hutan kan, liar, bukan yang tu. Faham tak? Ada kata faham tak, dia bukan yang liar. Maksudnya bila sebut himar wahsy dalam bahasa Arab, himar keldai, wahsy liar, yang dilihat oleh mereka adalah kuda belang. Dia tak nampak. Sebenarnya kuda belang tu spesies keldai. Tu dia bunyi eo kan, dia keldai, dia bukan kuda. Even size dia pun keldai, bukan kuda. Zebra, itu adalah himar wahsy. Ikut istilah penggunaan itu himar wahsy. Sebut himar ahli adalah keldai biasa, keldai yang warna coklat, hitam, itu himar ahli. Himar keldai itu asal halal diharamkan. Bahkan diterbalikkan, Nabi suruh terbalikkan. Diorang dah masak dah. Terbalikkan periuk. Nak tanya tadi saya kata mut'ah yang sebelum tu boleh. Ya. Jadi maknanya dibatalkan wahyu ataupun dengan hadis? Tak dibatalkan dengan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi. Ya. Pasal dia ayat Quran tadi, lafaz mut'ah yang kita bincang sekarang bukan mut'ah itu. Pasal ini sagu hati bila kita cerai perempuan. Berbeza dengan tajuk yang itu mut'ah tu adalah di mana orang tu kahwin dengan seorang tempoh tertentu, bulan ni dia cerai balik. Itu dibatalkan. Bahkan asal dia digunakan bukan Nabi arahkan. Bahkan ia adalah adat biasa orang Arab ketika zaman berkenaan musafir jauh-jauh. So dibatalkan kemudian. Macam dahulu orang Arab tak boleh kahwin dengan anak angkat punya janda. Kan janda anak angkat, kita ada anak angkat kahwin, janda dia tadi tak boleh dikahwini oleh bapa angkat, dianggap macam anak betul. Bahkan anak angkat asalnya mewarisi harta macam anak betul, tapi dibatalkan oleh Islam. So dia macam juga masalah zihar. Zihar dan Islam asalnya macam asal sebelum Islam, lelaki itu nak gantung bini tak berkali, dia terus lafazkan, engkau punggungan macam punggungan aku. So lepas tu automatik bini tadi sentuh tak boleh, cerai tidak. So tergantung macam tu lah. So asalnya wujud. So lepas tu kan dibatalkan oleh hukum Islam. Macam tu juga masalah mut'ah itu asalnya bukan Nabi arahkan. Dia adalah kebiasaan biasa, dibenarkan, diizinkan kerana kebiasaan biasa. Mereka musafir jauh sampai tempat sekian, bini tak ada, duduk sana sebagainya, kemudian kahwin sementara 3 minggu ke 4 minggu, bayar sagawati, kemudian balik cerai. Lepas tempoh tersebut jadi orang asing balik. Itu asalnya. Kemudian diharamkan. Dia bukan datang macam ada orang kata ini dihalalkan oleh Quran. Ayat mana kata halal? Kata salah faham kan? Mana bila berikan, mana yang disebut mahar tadi lain, atau sagu hati kita bincang ni lain. Mut'ah ni bukan mut'ah maksud mut'ah kita kahwin kontrak. Tak ada perkahwinan yang boleh kontrak. Macam beli barang. Kalau orang tu jual barang pada kita, saya jual pada akak beg pen ni untuk 3 hari. Tak boleh. Sewa. Tapi dah masalahnya perkahwinan tak ada sewa. Tak ada sewa 3 hari je. Ya. Kan? Tak boleh. Bilik boleh sewa, barang boleh sewa, tapi maruah tak boleh sewa. Kemaluan tak boleh sewa. Sebab itu tak ada sewa untuk benda berkenaan. Mana cawan nak sewa, tengok cawan ni Ustaz Fadil bin Nom sebagainya, ada orang nak sewa. Ustaz, saya nak sewa cawan tu 3 hari. Lantakkanlah, boleh ambil. Sewa 3 hari boleh. Kan? Anything else, barang-barang boleh. Manfaat kegunaan biasa boleh. Badan manusia tak boleh macam tu. Kan? Sewa 3 hari. Susu lain, jangan samakan dengan susu pula. Kata tapi susu boleh. Susu lain. Susu tu Allah Ta'ala benarkan dalam Quran dan dalam hadis Nabi dan diterima pakai. Ada pun masalah macam apa yang mereka buat dahulu, asalnya macam tu. Kan sebelum Islam datang, perkahwinan dalam Arab ni macam jenis. Yang nikah
kan, aku nikah dengan adik kau nikah dengan adik aku, cerai. Mahar macam tu, tak boleh. Kan dia jadikan mahar dia. Mahar aku adalah adik engkau. Lepas tu adik aku. Mahar engkau adalah adik engkau. Macam tu, tukar, tak boleh. Atau macam nikah macam bentuk nikah lah. So, jadi benda tadi bukan dihalalkan asal daripada Islam. Dia adalah tabi'i, kebiasaan orang Arab yang tak lagi disentuh oleh Islam asalnya, tapi disentuh selepas itu. Maka dibatalkan terus. Tak boleh, tak dibenarkan. Pasal dalam perkahwinan 3 hari dan sebagainya, tak boleh. Macam beli barang, kan? Beli barang, kemudian ada syarat pula. Barang tu saya jual pada awak jangan jual pada orang tu. Mana boleh? Ayat tersebut tak boleh keluar. Keluar je ayat tersebut salah. Jual beli tadi batal. Sebab jual beli tadi kalau dah jadi barang milik saya, sekali saya nak buat apa? Macam ada orang kata, dia kata, kalau seorang bapa angkat lelaki, kemudian ada anak angkat perempuan duduk dalam rumah dia, kemudian anak angkat tu makin membesar dan sebagainya, apa penyelesaian? Yang ustaz tu kata apa? Boleh kahwin dengan anak angkat tadi, tapi jangan sentuh. Kau dah kahwin, sentuh lah, apa masalah dia? Itu kan jadi anak angkat dia, jadi bini angkat. mak angkat berkata gila apa? Tak boleh. Kan, anak angkat. Batasan dia jaga. Pasal dia kata payah sangat nak tudung dan sebagainya. Apa payah pula? Bukan suruh budak tu guling-guling setiap hari dekat depan televisyen tu. Kan? Pakailah baju yang proper. Itu masalah dia. Jadi konsep dia tak timbul tajuk. Mana pengharaman dengan pasal apa diharamkan dengan hadis sama seperti haramkan dengan Quran. Apa dibatalkan hukum oleh hadis sama macam dibatalkan oleh Quran. Sama aja. Tak boleh kita macam-macam dalam Quran Karim kata berkenaan dengan tajuk kaki. Kan basuh. Tapi bila datang hadis terangkan boleh sapu kalau pakai khuf. Kita ada kata macam, macam mana hadis meringankan hukum Quran? Tak. Kerana Nabi adalah penjelas syariat. So anything Nabi mention, terangkan boleh atau tidak pada hukum ataupun pada apa saja, ia dikira penjelasan, detailing pada apa Quran ada, ataupun mengkhususkan apa yang Quran umumkan. Jadi macam masalah mut'ah yang Iran Syiah buat tu, dia bertempoh. Kan dia masalah dia galakkan pula, dia kata anak lahir daripada anak mut'ah ni jadi berapa pahala dan sebagainya. Bohong sekali. Tak ada ajaran Nabi ajar macam tu. Benda tu adalah satu tradisi asal orang Arab. Musafir jauh, kan jauh nak balik rumah tak dandan lagi, tapi takut macam apa kan, tak tahulah, kepala dah pening sangat kan, macam tak kira nak kahwin juga. Okey, jadi tak tahulah, jadi macam sewel ni sikit kan, takut jadi gila kan. Gajah kalau nak kahwin, dia panggil apa, dah mula nak mengawan, dia jadi gila. Dia keluar kan, dia naik minyak, dia akan keluar cair tertentu kat tepi telinga dia tu. Kalau dia dah macam tu sekali, gajah lain pun lari. Pasal dia gila. Ketika mana rasa nak mengawan sangat. Manusia macam tu ke? Takkanlah kita macam gajah. Relax sikit kan. Jadi konsep dia, zaman dahulu benda tu menjadi kebiasaan. Tapi lepas daripada Islam datang, Islam tak sentuh lagi, sampai ke peringkat Islam sentuh dan tak benarkan. Stop. Dia adalah kebiasaan asal yang tak yang kita tahu, ikut daripada situ tak ada masalah. Pasal apa? Tempoh perempuan tu dapat mahar dia, dan tempoh benda berjalan, apa masalah dia timbul. Tapi kat situ Islam tak benarkan. Pasal once dijalankan secara bertempoh dan sebagainya, ia akan mengganggu dari segi masalah nafkah, masalah warisan harta, masalah nasab keturunan, macam-macam benda akan campur kat situ. Itu yang kena jaga bab ni. Baik. Okey. Okey. Jadi tajuk dia pasal kan ayat surah Baqarah 236 tu, itu yang menjelaskan tajuk ni, mana diperincikan. Tapi ada memang kita terang itu, ada pihak yang mengatakan wanita yang diceraikan automatik dapat sagu hati. Itu pendapat yang salah sebenarnya. Pasal Islam dah ada dah. Kalau dia kata wanita tadi diceraikan, dia disentuh oleh suami dia, mahar tu dapat penuh. Kadang-kadang tak disebut pun tetap dapat penuh. Kalau dah disebut mahar, diceraikan oleh suami dia sebelum sentuh, maka separuh jadi milik dia. Tapi yang ketimbul masalah kalau diceraikan tak sentuh dan juga tak sebut mahar berapa. Nikah kau nak aku terima. Lepas tu aku cerailah anak kau, tak sebut. Kena cerai macam tu saja, kosong. Dah dapat title janda dah, tapi tak disentuh, tak sekian. Kat situ yang sagu hati dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebutkan, la junah alaikum in talaqtumun nisa, tidak salah atas kamu jika kamu ceraikan wanita, malam kamasuhunna, yang kamu tak sentuh lagi mereka, wa au tafridunahunna faridah, ataupun kamu tak sebut atas mereka ni berapa mahar kamu nak bagi. Ceraikan sebelum sebut berapa mahar, sebelum sentuh lagi. Tapi wa matti'uhunna, berilah apa? Mut'ah, maksud dia apa? Sagu hati kepada mereka. Ni bukan wa matti'uhunna. Tengok ustaz, ada kena mut'ah dalam Quran. Ini orang Melayu kita macam perkataan fitnah kan, fitnah maksud kufur. Tapi dikata fitnah tu tuduh orang tanpa bukti. Al fitnatu asyad minal qatl. Takkan macam sekali kot kadar kita. Kan Syiah dia tak pandai baca Quran, tak apa. Kita Muslim yang ahli sunnah wal jamaah
ayat-ayat ini perkataan mut'ah tadi bukan maksud sagwati, bukan kahwin dengan kontrak. Maksud dia berilah sagu hati pada mereka. Ini tajuk dia. Ceraikan sebelum sentuh lagi. Kalau tak disebut berapa mahar, maka berilah apa kepada mereka ni, apa sagu hati mereka, alal musii, ke atas orang yang luas harta, rezeki dia, qadaruhu, ikut kadar dia. Wa alal muqtiri, dan orang yang sikit rezeki dia, qadaruhu, ikut kadar banyak yang dia ada. Mataan, yang benda tadi ada sagu hati, bil ma'ruf, dengan baik. Haqqan al muslimin, hak ke atas orang yang berbuat kebaikan. Mana orang yang berlaku ihsan. Kan tak ada perempuan, tak ada kosong sajalah, ada juga habuan dia daripada perkahwinan tersebut. Walaupun setakat 5 saat ke 5 minit ke 1 jam ke sehari ke, kan, tapi dia tetap dapat habuan di situ. Dan menjawab golongan yang awal bahawa dalam ada apa yang disebut dalam hadis ini, ada ayat ini, ayat kedua, ayat 2 3, ayat yang kita 240 241 ni, dia menyebut tentang sebahagian daripada umum tu tadi, bukan semua. Maka tak boleh khususkan ke atas di atas pendapat yang masyhur. Itu pendapat mereka dah, macam dipilih Ibnu Jarir. Tapi yang rajihnya adalah memang kita kata benda ni, ayat tadi diterjemahkan oleh ayat tersebut. Pasal kebetulan pula ayat yang ke 239 tu, yang kita baca awal tu, dia dimansuhkan hukum dia oleh ayat lain. So dia, kalau kita kata satu rangkaian ayat ini dimansuhkan hukum yang ini dengan sekian, yang ini dengan sekian, diperincikan hukum ayat yang kita baca ni dengan 236 Surah Al-Baqarah, tak menjadi masalah. Sebab memang ayat 239, ayat sebelumnya iaitu 239 pun dikhususkan masalah wanita yang di kematian suami, asalnya dekat sini bagi setahun. Kan kita bincangkan setahun. Dan mereka apa mereka setahun nafkah tak boleh keluar. Tapi dipendekkan oleh ayat yang lain yang kata untuk mereka ni 4 bulan 10 hari je. Dan kemudian dapat warisan harta. Jadi kat situ ditukar hukum tadi. Macam tu juga masalah yang ni. Pasal ayat ni masih dia turun berangkaian, maka tak mustahil bahawa dia datang untuk pengertian tersebut. So yang rajihnya adalah pendapat mengatakan bukan dia dipakai untuk semua wanita yang diceraikan dapat sagu hati, tak. Yang ada kedudukan dia saja. Ikut macam mana 236 surah Al-Baqarah, kat situ terangkan. Mana wanita yang diceraikan, tak disentuh, tidak ditetapkan berapa mahar dia, diceraikan macam tu. Maka untuk mereka ni kena ada sagu hati. Adapun wanita yang diceraikan, lepas disentuh, mahar full dia dapat, penuh. Kan kata 5,000 dia akan dapat. Kalau tak ada pun ikut berapa lah yang dipersetujui. Kemudian kalau dia kata diceraikan, disebut mahar tapi tak disentuh, maka dia dapat separuh. Awak akan sebut separuh kita dapat, perempuan terdapat. So yang tinggal adalah wanita apa? Yang diceraikan, tak disentuh, tak disebut berapa mahar dia. Itulah wanita yang akan dapat sagu hati tadi. Faham? Okey. Dan demikianlah, wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, dan demikianlah menjelaskan Allah kepada kamu ayat-ayatnya. Itu pada apa? Pada perkara penghalalan, benda yang dihalalkan olehnya, yang diharamkan olehnya, difardukan olehnya, batasan-batasannya, dan juga pada apa diperintahkan kamu dan apa dilarang kamu, dan dijelaskan, dan juga dia terangkan, dan juga apa? Dia perincikan, tafsirkan lagi. Dan dia tak tinggalkan ia secara apa? Datang menyeluruh saja, mujmal, dan bentuk yang tidak terperinci. Pada waktu kamu memerlukan kepadanya. Mana bila kita perlukan pada hukum tadi, Allah Ta'ala datangkan dengan segala bentuk yang terperinci. So ini kita kata kita perlukan masalah pengaturan perkahwinan tadi, macam mana. Jadi Islam datang mengajarkan. Sebab ini di antara benda yang membina masyarakat, membina negara. Kan dengan ada masyarakat, ada negara. Negara takkan wujud tanpa masyarakat. Tapi masyarakat tadi nak dibentuk, di antara benda paling besar yang jaga adalah institusi perkahwinan. Kan start ditinggalkan institusi perkahwinan, masalah masyarakat tadi akan roboh. Pasal macam apa, bila kita katakanlah nak dibina masyarakat tadi daripada pendatang luar. Kan macam Singapura sekarang ni tak cukup anak. Kan si ada colik pun ada. Yang colik je buat lari. Tengok anak yang colik semua Cina. Yang Melayu tak ada. Colik Melayu tak nak lah kan. Nanti pelik lah, warna colour tak sama. Tapi cerita dia kenapa? Sebab tak cukup anak. Jepun sekarang macam tu juga. Orang muda sikit, orang tua ramai. Ya, kita satu peringkat nanti dia akan ada masalah. Pasal benda tadi, pasal apa? Pasal bila dia tak ada orang tempatan, terpaksa panggil orang luar. Dan orang luar yang datang takkan sayang negara tadi macam mana sayangnya orang yang tempatan. Takkan. Orang yang lahir situ, membesar situ, dia ada memori kawasan tempat tu, di sini dia jatuh basikal, di sini dia jatuh longkang, di sini dia sekian kan jatuh pokok. Dia akan ada memori yang kuat. Dia sayang tu lain. Bahkan kata berkorban untuk negara lain. Berbeza dengan orang yang datang mencari rezeki, mungkin dia akan lari ke tempat lain. Dia tak ada ketaatan apa patriotik pada negara dia, tak ada. So nak bina negara kena masyarakat. Tapi masyarakat tu terbina dengan apa? Keluarga.
So, sebab itu Islam memberikan penekanan yang amat berat berkenaan perkeluargaan. Diaturkan nafkah, diaturkan cerai banyak mana, diaturkan semua sekali, supaya semua orang tahu hak masing-masing dalam perkahwinan. Cuma macam biasalah, sebab kenapa lain kali kalau ketika imam tu khutbah, ada imam khutbah ngarut, tak benda cerita tak tahu. Okey, dia bebel. Ada imam cerita betul. So jadi orang perempuan ketika anak kahwin ke apa, pesan, dengar apa imam cakap. Kan ju nikah tu cerita apa, dengar. Jangan kiki sonok-sonok seorang dekat atas bantal. Dekat atas bantal besar tu dengar. Kan ada benda kadang bab taklid tak dengar. Kan suami tu lafazkan, saya nama sekian-sekian, kalau sekian saya tinggal isteri saya. Dengar. Kadang saya tengok tak dengar. Saya kata dengar. Dia gatal panggil saya datang jadi apa, belah nikah kan. Mulut saya ni lah. Tengok budak perempuan tu duduk gigit kat belakang. Yang kawan dia tangkap selfie dan sebagainya. Orang kat depan ni tengah sebut taklid. Tak dengar langsung. Dia tak tahu hak dia apa. Selepas tu kan dia kata suami tu hilang, tak ada balik rumah. Apa dia buat? Islam tak adil. Bagi kepala tahu. Ada tu orang ajar tak dengar. Kan? Ni benda-benda penting yang kena tahu. Pasal hak-hak wanita, hak-hak suami, tak ada siapa dizalimi. Semua sekali dapat hak masing-masing. Maksud itu kata wanita ada hak dia, lelaki ada hak dia. Dan benda ni membina supaya menjamin orang tak takut nak kahwin. Ni nak kahwin takut nanti dizalimi, suami pijak kepala. Yang ni takut bini pula jadi sekian-sekian. So, orang takkan kahwin. Dan pengalaman kadang-kadang nak kahwin semula pun orang akan takut nak kahwin pun ada. Tapi Islam letakkan setiap hak tadi supaya orang tahu semua benda yang ada ni terjaga. Maka Allah Ta'ala berikan jaminan bahawa dia adalah perkara yang kalau siapa-siapa langgar salah satu ni, akhirat Allah Ta'ala panggil balik. It's not about setakat kita kata benda jadi dan tak jadi nak buat macam mana. Tak laksanakan di sini, Allah Ta'ala tanya di sana nanti. So tak ada siapa akan dizalimi. Macam isteri yang kurang dapatkan sayang suami pun sama, Allah Ta'ala akan persoalkan suami dia. Jangan takut, Allah Ta'ala tak akan zalimi. Dia berikan burden kat atas kita, beban kat atas kita untuk taat, maka dia akan berikan juga itu pahala ganjaran. Suami diberikan beban untuk jaga anak isteri sebagainya, kan pun diberikan beban, tapi diberikan juga apa? Ganjaran. Hatta itu infak kat atas saudara keluarga dia sendiri tu adalah sedekah. Dia cari makan tu adalah sedekah. Tak pening kepala macam nak sedekah Palestin. Anak tak makan, dia sibuk nak sedekah Palestin. Kan? Itu masalah juga kan. Konteks masyarakat kita ni pelik. Dia nak yang jauh. Kan bila di sekolah orang buat macam apa, charity kan. Berapa ringgit dia keluar duit besar sepah. Tapi anak dia macam ni, abang ni kan. Apa hal tak tahu. Pelik. Dia suka yang macam extravagant kan, macam orang keluar dia keluar. Kan? Dia keluar, sangat keluar. Tapi bila tengok yang keliling dia tak tengok. Dia yang salah dalam Islam ni. Ni ilmu mengajarkan kita dekat diri pada Tuhan dengan cara yang Allah Ta'ala nak kendaki. Cari syurga dengan jalan yang Allah Ta'ala buka. Whoever yang kahwin ke, yang tak kahwin ke, semua ada jalan masing-masing. Tapi yang kahwin tadi ada jalan banyak lagi. Banyak lagi jalan kebaikan dia dapat. Makanan dimakan oleh isteri dia, rumah yang dibagi untuk isteri tinggal dan sebagainya. Semua tu pahala masuk. Bukan kosong. Tak pernah kosong. Semua tu jalan. Tak ada macam alamak belanja lebih sikit lah, kan, anak sekolah. Tak kosong. Dapat. Semua sekali adalah pahala. Kan anak sekolah ke, bini makan ke. Ya, tapi macam melampau-lampau beg 20,000 tu masalah juga. Tapi mungkin perempuan tu kata, tapi ustaz, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Untuk orang yang kaya, ikut kadar kaya dia. Kan? Pandai jawablah, ni saya ajar. Ikut kadar. Kan? Kalau sambil kedekut kata wa 'alal musi'i qadaruhu. Ikut orang yang luas je lah, betul lah. Logik lah dengan keluasan harta dia. Kan? Taklah kita kata, tapi pembaziran tu kat situ rugilah. Kan 20,000 tadi kalau kita beli beg 1,000 saja, 19,000 tadi guna untuk dapat simpanan akhirat. Kan untung. Kan cari kebenaran akhirat itu. La'allakum ta'qilun. Moga-moga kamu, Allah Ta'ala terangkan semua sekali detail tadi, moga-moga kamu akan berakal. Itu kamu memahami dan kamu akan memerhatikan bagaimana cantiknya syariat Allah Ta'ala turun pada kamu, menunjukkan dia ni, ini adalah wahyu Allah yang tahu sifat kamu, dalam kamu, luar kamu. Semua dia tahu. Keperluan luaran kamu, keperluan dalam kamu, semua dia tahu. Dan sebab itu bila dia aturkan benda itu adalah paling adil. Yang cacat seorang dua orang, yang cacat tu kita tak boleh buat apalah. Yang tak boleh, dia tak masuk dalam sistem tadi kan. Macam kita letak sistem, lampu hijau jalan, lampu kuning berhenti, bersedia berhenti, merah berhenti kan. Kan ada orang yang cacat. Kita tak pernah tukar lampu isyarat tu bagi orang buta kala. Dan kita kata, kesian orang buta kala tak nampak. Marah kerajaan kata. Sebab apa orang buta kala? Yang seorang tu kita bising kan. Yang 99% lagi yang nampak merah itu merah, hijau itu hijau. Hak diorang lebih penting daripada seorang. Faham tak? Itu pasal pelaksanaan hukum Islam macam tu juga. Yang dihukum adalah keseluruhan, bukan yang kalau macam ni, kalau dia sebut kalau kan. Yang tak ada, yang ada tak kita bincang. Yang kalau masalah tu. Dia kalau tu untuk apa? Supaya kita jadi complication. Jadi bila complication tak payah buat. Itu cerita dia.
Okey, ini masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Baik, berhenti sini. Sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.